Okey, so kita lihat di sini. Contohnya macam daripada pelajar bernama Liana ni, menyatakan dua undang-undang bertulis yang berasaskan hukum kanun Melaka tetapi diberikan nama Sultan. So sebab itu tidak ada markah. Okey. Sebenarnya kalau berasaskan hukum kanun Melaka kita ada Undang-Undang 99 Perak, kemudian hukum kanun Pahang. So itu sebenarnya ini bukan jawapan dia. Okey. Ya. Tak apa, tak apa. It's okay. Cikgu faham, cikgu faham. Cikgu faham. Alia Batrisya cikgu faham. Jangan risau. Okey. Tak apa. It's okay. Kan. Kalau ada masa nanti kalau sempat nak buat, kamu buat ya. Baik, fasa-fasa terkandung dalam undang-undang di atas yang dapat membuktikan warisan hukum kanun Melaka iaitu hukum jual beli, jenayah, kekeluargaan Islam dan larangan istana. Baik, isi kandungan tu betul tetapi ayat jawapan tu tak betul. Ingat 4 markah tau. Bila 4 markah, kamu kena buat at least 2 ayat. Dan macam mana nak buat ayat tu? Kena buat ayat ambil daripada ayat soalan. Contohnya, fasal-fasal yang terkandung dalam undang-undang di atas adalah kemudian barulah hukum jual beli dan jenayah. Titik. Selain itu, okey, fasal-fasal yang dapat membuktikan warisan hukum kanun Melaka ialah kekeluargaan Islam dan larangan istana. Barulah dapat markah, dapat 4. So dia bukannya soalannya begini, terus tulis kamu punya point tu, jangan. Okey, ini jangan buat macam ni. Okey, akan dapat 2 sahaja sebenarnya. Okey, kepentingan undang-undang dalam sebuah negara, okey, negara dapat diperintah dengan lancar, ekonomi dapat dimajukan, menjamin pemerintahan yang adil. Baik, adakah kamu expect dengan satu ayat begini kamu dapat 4 markah? No. At least kamu kena buat 2 ayat dan mestilah ada ayat penuh. Kepentingan undang-undang dalam sesebuah negara adalah dan baru masuk jawapan. Jangan buat terus jawapan ya. Cikgu pesan supaya apa? Supaya kamu latih diri untuk buat ayat yang penuh. Latih diri. Okey. Kemudian warisan Kesultanan Melaka yang masih kekal hingga kini, okey, agama Islam, perundangan dan adat istiadat. Di sini kamu hanya dapat 2 markah sahaja. Okey. Jadi keseluruhannya Liana telah dapat hanya 6 daripada 18 markah. Ingat sayang tak apa, it's okay Isaac, it's okay. Cikgu faham. Okay, it's okay. Baik, soalan yang seterusnya iaitu Firdaus. Okey, ada Firdaus tak kat sini? Kita nak bincangkan pada orang-orang yang ada je lah. Nanti kalau orangnya tak ada, tak dapat pula. Okey, Firdaus ada. Ada. Alright, terbaik Firdaus. Okey, Firdaus, undang-undang bertulis yang berasaskan hukum Melaka ialah ... So, jawapannya pun, markahnya pun dot lah, kan? Kemudian, pasal yang terkandung dalam undang-undang di atas, warisan hukum kanun Melaka terbukti dalam pasal-pasal berupa peraturan dan larangan, istana, kekeluargaan Islam, jenayah, tampiutan dan hukum jual beli. Okey, juga dapat 2 markah. Kerana apa? Kamu tidak pecahkan dia kepada 2 ayat. Kamu seolah-olah letakkan semuanya dalam satu ayat. No, jangan buat macam tu. Okey, pecahkan dia kepada 2 ayat. Okey, itu cara dia. Baru nampak kemas. Okey, baru nampak kemas. Okey, baik. Soalan 3, kepentingan undang-undang adalah untuk melengkapkan lagi dan sistem susunan hanya dapat 1 kerana poinnya hanyalah 1 sahaja kat sini. Okey, dan juga walaupun ada 2, tapi sistem pemerintahan dan kesultanan sebenarnya sama. So kamu kena dan kamu kena ceritakan apa pentingnya undang-undang tu. Undang-undang ni penting untuk apa? Untuk mengatur negara, kemudian untuk membela rakyat. Kemudian juga untuk supaya apa? Supaya pentadbiran negara menjadi lancar dan kemas, teratur sebab ada undang-undang. Itu antara poin-poin dia. Okey. Kemudian warisan Kesultanan Melaka pun pun 0 juga sebab tak ada. Okey, so hanya dapat 3 sahaja. Okey, Firdaus, seandainya kalau kamu tak tahu jawapan, okey, boleh refer kepada buku teks. Okey, latihan ni boleh refer pada buku teks, jangan risau. Ya Aina, silakan nak tanya apa Aina? Baik. Ahmad Amjad, ada Ahmad Amjad kat sini? Okey, Ahmad Amjad ada? Ahmad Amjad tak ada. So kita boleh proceed kepada seterusnya.
Okey, maksud ayat, dua ayat tu macam mana? Okey, bagus soalan tu. Soalan dia macam ni. Okey. Contohnya 4 markah ni kan. Apakah fasa-fasa yang terkandung dalam undang-undang di atas yang dapat membuktikan warisan hukum kandung Melaka? Macam ni kan. So, kamu ambil ayat, fasa-fasa yang terkandung dalam undang-undang di atas yang dapat membuktikan warisan hukum kandung Melaka adalah berkaitan dengan hak keistimewaan serta tanggungjawab raja dan pembesar. Titik. Okey. Kamu boleh sambung juga buat huraian. Okey. Tanggungjawab raja dan para pembesar adalah untuk untuk kamu buat huraian ya, adalah untuk mentadbir kerajaan supaya negara dalam keadaan aman dan sejahtera. Okey. Itu macam tu. Okey, situ satu titik. Kemudian sambung. Selain daripada itu, kita kata sebagai fasa-fasa yang terkandung dalam undang-undang di atas berkaitan dengan jenayah dan urusan jual beli. Okey. Jadi kamu buat huraian lagi ataupun kesimpulan. Okey. Hal ini menunjukkan bahawa undang-undang sangat penting dalam pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Titik. So ada huraian, ada kesimpulan dekat situ. So sebenarnya kalau kamu nak buat 2 ayat boleh, tetapi 2 ayat tu dia ada ayat point dan juga huraian. Kemudian ada point dan huraian. So baru dapat 4 markah. Sebab ingat satu ayat bersamaan 1 markah. Cikgu nak azan ke? Oh azan Sekejap, azan Azan ke? Okey. Kita break jap Kita break jap. Tunggu dulu lah seorang kat azan. Okey, alhamdulillah. Okey, kita baru saja berhenti sekejap untuk menghormati azan Okey, kita sambung kembali untuk perbincangan tentang latihan tadi. Okey, so Aina boleh faham ya Aina tentang bagaimana sebenarnya untuk menjawab soalannya. Dan teknik itu sebenarnya akan diguna pakai sehingga ke peringkat SPM. Sebab itu cikgu, dalam bab menjawab soalan ni cikgu agak bertegas di mana kalau betul-betul kita nak buat, biar kita bagi yang terbaik. So kita kena, kalau katakan 2 markah, so berikan 2 point ataupun 2 isi. Mungkin 1 isi, 1 huraian. Kalau sampai 8 markah, berikan 4 isi, 4 huraian. Kalau perlu 8 ayat, buat 8 ayat. Kalau perlu boleh gabungkan menjadi ayat majmuk, 2 ayat dalam digabungkan jadi 1 ayat kan. So boleh buat 6 ayat. Silakan. Okey, kita tak mahu kehilangan sebarang markah dan amalkan ini supaya kamu dapat terus untuk bersedia menjawab sejarah SPM. So sebab apa? Cikgu risau nanti kan, daripada sekarang cikgu ajar korang form 2 kan. Nanti SPM nanti korang jumpa cikgu lagi. 3 tahun ni. 2-3 tahun ni korang jumpa cikgu. So kita akan belajar sampai SPM. Supaya apa? Kita kekalkan momentum, sejarah kita dapat A. Itu yang kita nak. Okey. Jadi itulah sebenarnya matlamat cikgu Okey. So Aina Batrisha. Okey. Aina Batrisha kalau kita lihat dua-dua bertulis yang berasaskan hukum Melaka. Ya. Di sini menjawab 2 soalan, 2 jawapan. Membuktikan warisan hukum kandung Melaka adalah seperti ya 2. Okey, betul. Betul poin-poin ini, tetapi kamu tak pecahkan dia sebab kamu letakkan setempat. Sebab itu cikgu terpaksa berikan 2 markah saja.
Okey, kepentingan undang-undang, mengawal tingkah laku, okey, ya, okey, dapat diperintah. Okey, baik, Aina, di sini pun sebenarnya kamu perlu dapat markah penuh. Tetapi cikgu tak dapat bagi markah penuh sebab semua jawapan kamu, kamu letakkan dalam satu ayat. There's no titik, kemudian kamu tak buat selain itu, penanda wacana semua. Jadi nak beri 4 mark pun salah sebenarnya sebab kamu letakkan semua poin dalam tu. So take note benda ni. Soalan keempat, nampak 8 markah. Ini bentuk dia punya ayat dia di mana kalau kita lihat adat istiadat, seperti adat keturunan, ada contoh. Kemudian kena ada. Kamu berhentikan, kemudian kamu buat Aina berhentikan titik, kemudian kamu buat dia punya penanda wacana. Selain itu, macam tu. Selain itu, seterusnya, macam tu. Okey. Baik, keunikan adat, kemudian merupakan ada huraian, persuratan, kemudian kepelbagaian jenis karya, akhir sekali warisan Kesultanan Melaka membawa kepada kemampuan kesultanan, contoh ekonomi adalah pelabuhan, so mereka meluaskan banyak aspek, dan mempunyai single. Alright, so 8 markah kat sini, sorry. Alright, so di sini, Aina kamu layak dapat 15/18. Satu markah yang baik. Bagus Aina Aina Batrisha. So usaha yang baik. Begitu juga kita lihat Amirah. Yes, Amirah Syarafana. So kita lihat dua, inilah dia. Dua, betul. Pasal-pasal membuktikan bahawa adalah dari segi hukum jual beli. Seterusnya, yang membuktikan bahawa ini diskan. Dari sudut peraturan dan larangan istana. Pak cari turut membuktikan proses ini. Alright, boleh. Boleh. Ini kamu pecahkan satu persatu. Kalau kamu gabungkan pun tak apa juga. Ya, Amirah, kamu gabung pun boleh juga. Memastikan kerajaan negara tersebut kerana bagus. Selain itu, undang-undang sebuah negara juga penting bagi memastikan hak rakyat. Bagus. Dan pemerintahan, sistem bersampat lipatan, kekal, keutamaan agama Islam. Sultan menjadi ketua agama, undang-undang masa kini juga. Undang-undang tubuh. So di sini kita dapat lihat bahawa Amirah Syarafana Amirah Syarafana ni memang tak ada cakap apalah. Memang full mark lah dia dapat. Memang full mark. Dia dapat 18/18. So tahniah Amirah. Bagus usaha ni markah yang penuh. Bagus Amirah abang kakak. Ada abang-abang. Ni Abang Rizki ada, kakak Nurin pun ada dalam ni. Ada. Baik. Kemudian Amani ada Amani. Amani ada. Amani Anas. So kita lihat. Saya cakap nak main game last nanti baru masuk. Fasal yang terkandung dalam membuktikan warisan alam mengenai 44 fasal. Satu, dua markah kat sini. Boleh. 3 dan 4. Boleh. Kemudian 3, kepentingan undang-undang dalam sebuah negara. Ukurkan perpaduan, undang-undang dapat menjamin dan kesannya menjamin kemakmuran ekonomi. Amani, sebenarnya warisan Kesultanan Melaka ni sebenarnya adalah dari sudut adat istiadat, sistem pemerintahan, agama, dan itulah sebenarnya warisan Kesultanan Melaka. Dia bukan curasi manja kini apa semua tu, itu bukan. Itu dikata sebagai alat-alat regalia ataupun alat-alat yang diwariskan kepada Kesultanan Perak. So itu tak termasuk dalam kategori warisan Kesultanan Melaka. Jadi di sini kamu kehilangan 6 markah kat sini, rugi. Rugi sebenarnya. Jadi Amani kamu dapat 12/18, still markah yang baik. Dan juga Adlan Hakim.
Adlan Hakim. Ni baru masuk ni. Okey, 2 markah kat sini. Okey, so ada 2 markah kat situ juga. Okey, kerana 2 markah kat sini kerana kamu buat dalam satu ayat. Okey, yang penting pecahkan daripada 2 ayat jangan letakkan semuanya point dalam satu ayat. Kemudian faktor utama. Okey, saya pun tak faham soalan. Okey, kepentingan undang-undang. Okey, dapat mengelakkan kes jenayah. Penjenayah dapat didenda, dihukum. Sementara tu disebabkan adanya undang-undang. Okey, bolehlah. Okey. Siap komen lagi tu. Tak retilah, saya pun tak faham soalan. Pula, habis yang kau jawab ni apa? Kemudian, apakah warisan Melaka? Okey, test 1, 2, 3. Ini bukan jawapan pandai. Test 1, 2, 3. Okey. Sistem pemerintahan beraja. Sistem pemerintahan beraja menjadikan kes panduan itu. Okey. Okey, kekal dan digunakan. Okey, agama Islam menjadikan agama resmi. Okey, baik. Okey. So, kamu dapat 5 saja kerana dia minta warisan. Kamu duk cerita tentang Kota Melaka lah, ada masjid besar lah, masjid tu roboh lah, apa semua kan. Sebenarnya kau tak cerita macam mana nak buat belacan, kan? Belacan dijumpai di Melaka apa semua. Jangan masukkan benda yang tak ada kena-mengena, yang tak menjawab soalan. Masukkan yang menjawab soalan aja. Alah kau ni kan. Okey. Abang saya cakap, abang kau pun belajar dengan cikgu. Kan? Alah, hai. Kau ni kan. Okey, but anyway, 13/18 kan. Tak apa, lepas ni abang kau masuk kan, form 5 kan, siap je. Okey. Okey. Baik, so itulah dia. Latihan-latihan yang telah para pelajar buat tingkatan 2 ni tingkatan 2. So, kesimpulannya bagus, kebanyakannya berjaya menjawab dengan baik. Okey. Cuma ada beberapa orang yang tak buat lagi lah. But it's okay. Dan hari ini kita akan sambung kepada bab 8 di sini, iaitu berkaitan dengan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Okey. Kita akan go through very fast sebab kerana apa? Kerana sebenarnya benda ni dah diulang banyak kali. Okey, dan seperti biasa kalau ada soalan terus bertanya. Okey, terus bertanya. Okey. So bab 8 Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan. Ni bukan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan dan Perlis. Negeri Sembilan dan Perlis. Jom kita lihat. Okey. Kita akan lihat bagaimana diasaskan. Okey, Kerajaan Kedah katanya keturunan raja yang berasal dari Parsi. Dan ada 2 sumber utama. Ingat, sumber utama maknanya yang menceritakan pengasasan Kerajaan Kedah ni macam mana dia tahu? Berdasarkan buku-buku ini. Buku apa? At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah dan juga Hikayat Merung Mahawangsa. Tarikh Salasilah Negeri Kedah kata apa? Pengasas pertama daripada Parsi. Hikayat Merung Mahawangsa kata pengasas daripada keturunan Rom. Jadi, so pada mulanya kalau kita lihat, nama ni Maharaja Derbar Raja. Ya, daripada Parsi tiba di Kuala, Sungai Merbuk, okey, Kedah, dan ketua orang Melayu di Kedah iaitu pada waktu itu Tun Dermadewa dan Tun Perkasa menghadap Derbar Raja dan melantik beliau menjadi Raja Kedah. Dan kemudian pemasyhuran ni maknanya pelantikan Maharaja Derbar Raja sebagai Raja Kedah disusuli dengan mengiktiraf alat-alat kebesaran yang dibawa. Okey, iaitu nobat. Apa itu nobat? Alat muzik. Okey, alat muzik untuk pertabalan. Alat muzik itu termasuklah ada gong, kemudian ada tabla, kemudian ada dia punya serunai, nafiri, kan. So bunyi dia macam pelik sikitlah. So itu bunyi-bunyi diraja untuk waktu pertabalan. Okey, tak apa. Okey, waktu pertabalan. So waktu pertabalan dia tak akan bunyi dups 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 dups. Dia tak ada bunyi macam tu. Okey. Pening nanti Sultan. Okey, baik. So baginda mendirikan pusat kerajaan di Sungai Mas. Okey, di Sungai Mas. Dan kawasan itu berkembang. Okey, pada 1282 Tunku Ahmad iaitu Raja Muda telah membuka kota Siputih, okey, untuk menghadapi ancaman daripada Aceh dan juga Siam. Okey, kemudian semasa pemerintahan Sultan Kedah yang ke-6 iaitu Sultan Ibrahim, kota Siputih menjadi tempat bersemayam.
Kemudian pemerintah yang paling masyhur ialah Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adilin Muazzam Shah, Sultan Kedah yang ke-19, sebab Sultan Muhammad Jiwa telah mengasaskan Alor-Star. Okey, ingat Tunku Ahmad Raja Muda dengan kota Siputih. Sultan Ibrahim jadikan Siputih sebagai tempat bersemayam. Sultan Muhammad Jiwa yang mengasaskan Alor-Star. Nama familiar kan? Sebab Sultan Muhammad Jiwa ni ada dalam buku teks tingkatan 3 sejarah, iaitu bab 2. Apabila Sultan Muhammad Jiwa ni minta bantuan dengan SHTI untuk menangani ancaman ancaman Bugis berkaitan dengan perebutan tahta. Ingat lagi tak form 3? Abang-abang, kakak-kakak form 3 ingat tak? Ingat tak? Ingat. Kau bukan form 3, kau form 2 Adlan. Okey. Tak. Ya, bukan kau, orang tanya form form 3. Tu Nurin baru jawab. Kan? Ini kadang-kadang soal tanya yang lain, saya ingat dia orang cikgu. Aku jentik seorang-seorang kan. Okey, baik. Seterusnya. Okey. Kerajaan Kedah diasaskan pada sekitar abad ke-7, kekal hingga sekarang menerusi penggantian pemerintah daripada keturunan yang sama, iaitu keturunan pengasas dia. Dan Kedah muncul sebagai pusat perdagangan sebab apa? Sebab kuala Sungai Merbuk tu yang memang menghala ke Selat Melaka, so dia adalah strategik. Kedah memang strategik sebab dia berhampiran Selat Melaka, dan paling penting ada Gunung Jerai. Iaitu puncak tertinggi di Kedah, menjadi penanda bagi kapal-kapal belayar. So kapal bila belayar dia nampak kan, oh ni Gunung Jerai, dah sampai dah. Siap lagu lagi. Ku ukir namamu di awal Gunung Jerai. Okey, cukup. Baik. Okey. Seterusnya. Okey, itu iklan itu iklan. Okey. Okey, seterusnya. Lagu favorite tu. Alright. Baik. Kita sama Mira. Okey. Baik. Seterusnya, kita lihat latar belakang bagi Kelantan. Kita tengok Kelantan. Kelantan ada boh. Kelantan boh sini. Ada Kelantan boh ada Kelantan sini. Aduh. Okey. Baik. Negara, latar belakang dia. Okey, asalnya Kelantan ni sebenarnya adalah gabungan negara Patani besar, iaitu meliputi Terengganu, Patani, Singgora dan Patalung. Dan pusat pentadbirannya di kota Pangkalan Datu. Okey, kemudian Kelantan dulu adalah sebahagian daripada negara Patani besar tu. Okey, diasaskan oleh Raja Sakti. So bila pemerintahan terakhir negara Patani besar mangkat, iaitu Raja Bahar mangkat, Kelantan berpecah kepada dua, iaitu ada Kelantan Barat dan ada Kelantan Timur. Kelantan Barat dan Kelantan Timur. Dan Long Yunus, ingat nama ni, Long Yunus. Long Yunus lah yang telah berjaya menyatukan kedua-dua wilayah tu. Kedua-dua Kelantan Barat dan Kelantan Timur. Dan beliau mengasaskan kerajaan Kelantan dan naik tahta dengan gelaran Yang di-Pertuan Kelantan. Baginda mendapat pengiktirafan daripada Sultan Terengganu, jirannya. Kemudian baginda memindahkan pusat pentadbiran ke Kota Galuh di timur tebing Sungai Kelantan. Dan itu Sabri Yunus, pandai? Bukan Long Yunus, itu Sabri Yunus. Aku cekik engkau karang aras. Baik, baginda mengarahkan pembinaan Masjid Kampung Laut. Ini melambangkan pentadbiran Islam di Kelantan. Kemudian Sultan Muhammad yang kedua pula, adalah antara pemerintah Kelantan yang masyhur. Sumbangan baginda menjadikan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan, dan beliau membina Istana Balai Besar sebagai tempat bersemayam dan pentadbiran kerajaan Kelantan, dan juga menguatkuasakan Undang-Undang Syarak. Undang-Undang Syarak means undang-undang Islam. Jadi sebab itulah Kelantan menjadi negeri yang aman. Dan keturunan Long Yunus inilah yang telah mewarisi pemerintahan kerajaan Kelantan sampailah hari ini. Tu Long Yunus, kan? Ni tak ada kena mengena dengan Abang Long Fadil apa semua, tak ada. Tak ada kena mengena dengan Abang Long Fadil apa semua, tak ada. So ingat nama-nama ni, negara Patani besar, Long Yunus dan Sultan Muhammad yang kedua. Itu di Kelantan. Bapaknya di Negeri Sembilan. Ni 9.
Nama Negeri Sembilan. Sebenarnya macam mana dapat nama Negeri Sembilan? Sebab ada 9 buah negeri. Dan dalam zaman dahulu, negeri ni sebenarnya bermaksud kawasan atau daerah. Tu nasib baik 9. Kalau dia punya negeri tu 10, dia sebut negeri 10 sampai sekarang. Kan? Negeri 10, negeri 11. Ni nasib baik negeri 9. Kan? Jadi pada asalnya Negeri Sembilan adalah naungan Kesultanan Johor Riau. Maknanya dulu Negeri Sembilan di bawah Johor Riau. Okey, kita belajarkan Johor Riau. So masyarakat Minangkabau yang telah membawa kepada pengasasan kerajaan Negeri Sembilan ini, iaitu Raja Melewar. So masyarakat Minangkabau berasal dari Sumatera, merantau dan mendiami kawasan-kawasan ini. Dan antara yang paling penting iaitu kalau kita lihat pada 1774 penghulu luar dari Sungai Ujong, Jelebu, Johor dan Rombau menghantar utusan untuk menjemput anak Raja Minangkabau jadi raja di Negeri Sembilan. So Raja Minangkabau setuju utuskan Raja Melewar untuk ditabalkan atau dilantik sebagai pemerintah di Negeri Sembilan. So ingat bahawa Negeri Sembilan ditabal diasaskan oleh Raja Melewar. So Raja Melewar asaskan kerajaan ini dan baginda guna gelaran Yang Tuan Seri Menanti. Sebab pusat pentadbiran terletak di Seri Menanti, iaitu Negeri Sembilan, dan mendapat pengiktirafan daripada Kesultanan Johor Riau. Dan kemudian mereka terus melantik pemerintah dari Minangkabau. Namun tradisi melantik pemerintah dari Minangkabau ni berakhir dengan apabila Yang Tuan Lenggang ni mangkat. Maka putera Yang Tuan Lenggang iaitu Yang Tuan Radin ini naik menggantikan arwah ayahnya ini dan ditabalkan sebagai Yang Tuan Negeri Sembilan. So bermulalah sistem penggantian waris pemerintah tempatan daripada keturunan Yang Tuan Radin. Namun kuasa memilih Yang Tuan ini kekal di tangan Undang Yang 4. Kita tahu bahawa adat pepatih ni dia ada di bawah sekali anak buah. Anak buah ramai-ramai memilih buah pak. Buah pak ramai-ramai memilih lembaga. Lembaga beramai-ramai memilih undang. Dan undang 4 orang itu akan memilih salah seorang untuk menjadi Yang Tuan besar. Itulah dia. Kuasa memilih Yang Tuan kekal di tangan undang Yang 4 tu. Undang. Baik. Pemerintah termasyhur iaitu Yang Tuan Antah. Pemerintah yang termasyhur sebab baginda berusaha menjamin keamanan negeri daripada campur tangan British pada waktu itu dan memperluas hubungan perdagangan dengan kerajaan lain. Itu Negeri Sembilan. Ada Negeri Sembilan dah? Ada orang Negeri Sembilan tak kat sini? Ada ke tak ada? Tak ada tak ada lah pula. Dan bukan Negeri Sembilan. Dia bukan. Dia orang Amerika. Okey, baik. Kerajaan Perlis. Kerajaan Perlis melibatkan pengaruh Kedah dan Siam di mana pelantikan Syed Hussein Jamalulail. Ingat nama ni. Kebiasaannya nama Jamalulail inilah bermakna nama-nama pemerintah kerajaan Perlis. Syed Hussein Jamalulail adalah pemerintah yang menjadikan asas kepada pembentukan kerajaan Perlis. So ini nama-nama senarai nama-nama Sultan Kedah. Sultan Kedah pada waktu itu menjadikan Perlis sebagai pusat pemerintahan kerajaan Kedah. Kemudian Sultan Muhyiddin Mansur Shah ini bina kota Sena yang menjadi asas kepada Bandar Kangar. Kemudian Sultan Diauddin dan Sultan Diauddin mengasas dan membangunkan kota Kayang, iaitu daripada kawasan pelabuhan Kuala Perlis dan kota Karan, dan dimakamkan di kota Kayang apabila baginda makat. Dan yang terakhir, Sultan Diauddin Mukarram Shah yang kedua membangunkan kota Kayang kedua semasa menjadi Raja Muda dan membentuk Mukim Arau dengan melantik Syed Harun Jamalulail sebagai penghulu. So kalau kamu lihat, perkataan-perkataan Jamalulail di belakang nama-nama itu merujuk kepada pemerintah kerajaan negeri Perlis. Itu Perlis. So kalau kita lihat, satu ketika dahulu, Kedah terbagi kepada 4 unit pentadbiran, iaitu ada Setul, Perlis, Kubang Pasu dan Kedah.
dan Perlis telah diperintah oleh Syed Hussein Jamalul Lail. Ingat nama tu. Dan Syed Hussein Jamalul Lail ini telah diiktiraf oleh Siam. Okey. Dan baginda menggunakan gelaran Pia Songkram Ramu Wicit Wilis Asmara Pia Pelik. So itu gelaran yang diberikan oleh Raja Siam kepada Syed Hussein Jamalul Lail. Dan ini telah menyebabkan beliau sebagai pemerintah menjadikan Perlis sebagai negeri yang berdaulat. So keturunan Jamalul Lail yang bergelar Syed ini memerintah kerajaan Perlis sehingga kini dengan gelaran Raja Perlis lah. So kalau kamu mudah nak ingat, sebenarnya kebanyakan negeri-negeri Melayu menggunakan gelaran Sultan sebagai pemerintah kecuali dua tempat, iaitu Perlis dan Negeri Sembilan. Perlis menggunakan gelaran Raja, manakala Negeri Sembilan menggunakan gelaran Yam Tuan Besar. Yang lain-lain, yang lain-lain menggunakan nama Sultan. Dan memang itu dia punya ni, dia punya dia punya kaedah dia lah. Okey, dia punya kaedah dia. Okey. Baik. Okey, so itulah, inilah dia sebagai contoh bunga emas. Okey, bunga emas adalah sepohon bunga yang dihantar ke Bangkok setiap 3 tahun sebagai tanda persahabatan dan menjamin keselamatan. Okey. Okey. Sekejap Yang saya nak pakai yang panjang ke yang rendah? Rendah dah on tu. Ni dah on. Terus pasang. Okey. Cuma wire tadi. Okey. Agung, okey. Yang Agung tu sebenarnya adalah ketua bagi raja-raja. Dan Agung ni sebenarnya dia dipilih 5 tahun sekali mengikut giliran. Okey, itu yang di Pertuan Agong. Itu beza. Dia menjadi contohnya macam sekarang ni adalah Sultan Negeri Pahang. Sultan Pahang menjadi yang di Pertuan Agong untuk selama 5 tahun lah. Selangor dia ikut giliran dia. Dia ada giliran dia. Ada dalam buku teks sejarah tingkatan 5, dia ada gambar-gambar giliran dia. Okey. Nanti sampailah waktu Selangor nanti. Okey. Baik. Kemudian kita lihat bagaimana hubungan kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Adakah keempat-empat negeri ini berhubung? Ya. Okey, keempat-empat kerajaan ini berhubung dan mereka menjalinkan hubungan dengan negeri-negeri Melayu yang lain seperti Pahang, Selangor. Okey, untuk apa? Memantapkan pemerintahan masing-masing. Dan hubungan terbentuk daripada dua sudut, iaitu hubungan bentuk diplomatik dan juga perdagangan. So, apa tujuan melakukan hubungan dengan negeri-negeri Melayu yang lain adalah untuk memperkukuh kedaulatan. Kemudian untuk mendapatkan pengiktirafan kedaulatan kerajaan. So, apabila kestabilan wujud dalam negeri, pemerintah berusaha menjalinkan hubungan luar untuk kemakmuran negeri. Kita tahu kan maksud kemakmuran? Kemakmuran maksudnya untuk kemewahan negeri itu. Itu maksudnya. Dan ada 3 asas hubungan, okey, untuk hubungan negeri dengan negeri ini, iaitu asasnya sebab ada keserumpunan, ada geografi yang sama dan juga agama, di mana kita tahu bahawa hubungan negeri-negeri Melayu dengan yang lain ni sebab kita ada persamaan dari aspek bahasa dan budaya. Ini memudahkan untuk interaksi dan kerajaan akan bersikap toleransi, bermakna bertolak ansur. Kemudian dari sudut geografi, sempadan antara negeri yang berjiran memudahkan perhubungan, sumber alam dan sumber bumi akan menjadi bahan untuk didagangkan. Dan sungai pada zaman dahulu, sungai adalah laluan perhubungan yang penting dan dikongsi secara bersama antara negeri. Okey. Dan kalau kita lihat itu daripada sudut geografi, bermakna ada kepentingan sungai dan sempadan
okey, yang menjadikan negeri-negeri itu berjiran. Dan ini memudahkan perhubungan lah, hubungan diplomatik dan juga hubungan perdagangan. Dan dari sudut agama pula, kebanyakan negeri-negeri Melayu okey, menerima Islam. Okey, dan pemerintah juga menerima agama Islam. So ini menyebabkan mereka berkongsi institusi pendidikan agama. Maknanya berkongsi tempat pusat-pusat pembelajaran agama. Jadi sebab itu kerajaan-kerajaan negeri Kedah, Kelantan, Perlis dan Negeri Sembilan ini ada buat hubungan dengan kerajaan negeri Perak, Pahang, Selangor dan juga Terengganu. Kerana apa? Kerana keserumpunan, kerana kedudukan geografi yang mungkin bersebelahan dan berjiran dan dari sudut agama yang sama. Dan hubungan diplomatik kalau kita lihat, hubungan diplomatik diwujudkan menerusi pengiktirafan kerajaan Melayu yang lain, dan hubungan diplomatik ini memberi bantuan pertahanan dan melalui perkahwinan diraja. Di mana kalau kita lihat cara jalinan hubungan diplomatik iaitu pengiktirafan kerajaan Melayu yang lain. Contohnya kalau kita lihat pengiktirafan ini sebenarnya tujuan dia untuk sahkan sultan itu sebagai pemerintah lah. Contohnya Sultan Mahmud Shah, Pemerintah Kesultanan Melaka mengiktiraf kerajaan Kedah sebagai kerajaan yang berdaulat. Manakala kerajaan Kedah mengakui pertuanan Sultan Melaka. Maknanya mengakui bahawa Sultan Melaka menjadi tuan kepada kerajaan Melaka dan kerajaan negeri Kedah. Sultan Terengganu contohnya satu lagi, mengiktiraf kerajaan Kelantan yang diasaskan oleh Long Yunus. Dari sudut pertahanan pula, kita lihat kalau kita lihat contohnya Long Yunus mendapat bantuan ketenteraan daripada kerajaan Terengganu dan kerajaan Reman di Hulu Perak dalam usaha dia nak menyatukan Kelantan tu, iaitu Kelantan Barat dan Kelantan Timur. Long Yunus mendapat bantuan ketenteraan daripada kerajaan Terengganu dan kerajaan Reman. Malah Long Gafar dari kerajaan Reman dilantik sebagai Perdana Menteri Kelantan, merangkap Panglima Perang yang telah membantu mengekalkan keamanan di Kelantan. Itu dari sudut pertahanan. So, jalinan hubungan diplomatik yang pertama pengiktirafan, yang kedua pertahanan dan yang ketiga iaitu melalui perkahwinan, iaitu perkahwinan diraja. Dan kalau kita lihat perkahwinan diraja akan mengeratkan hubungan dan menjamin kedaulatan sebuah kerajaan. Contohnya, Sultan Mahmud Shah daripada Melaka berkahwin dengan Onang Kening, iaitu puteri Kelantan. So hasil perkahwinan ini melahirkan Raja Muzaffar, yang mana Raja Muzaffar ini adalah Sultan Perak yang pertama. Kita ada belajar hari itu kan. Sultan Perak yang pertama, Raja Muzaffar. So anak kepada siapa? Anak kepada Sultan Mahmud Shah di Melaka dan juga Onang Kening, iaitu puteri Kelantan. Kemudian Tengku Muhammad, putera Sultan Terengganu berkahwin dengan Cik Hu Wan, iaitu puteri Long Yunus. Maknanya anak kepada Long Yunus. Raja Perlis sendiri iaitu Raja Syed Husin berkahwin dengan Tengku Nur Asia, iaitu cucunda kepada Mukarram Shah Sultan Kedah. So perkahwinan akan menyebabkan perkahwinan diraja ini akan mengeratkan hubungan dan menjamin kedaulatan sesebuah kerajaan lah. Dan yang terakhir kita lihat hubungan perdagangan. Hubungan perdagangan negeri-negeri Melayu ini dijalinkan menerusi pembinaan pelabuhan dan hasil perdagangan tempatan. Di mana kalau kita lihat pelabuhan itu, pelabuhan-pelabuhan di negeri-negeri ini seperti di Kedah, ada Pangkalan Lembah Bujang, ada Pangkalan Kuala Merbuk, ada Pangkalan Kuala Muda. Malah Sultan Muhammad Jiwa telah memperkemaskan penggunaan mata wang Kedah di pelabuhan. Di Kelantan ada Pangkalan Galuh atau Pangkalan Permata, dan mata wang logam dinar digunakan dalam urusan perdagangan. Perlis pula, kalau kita lihat, pelabuhan Kuala Perlis, dibina di Sungai Perlis, dan Pekan Kangar yang sekarang ni jadi Bandar Kangar lah, terletak di pertemuan cabang anak Sungai Perlis menjadi tempat pertemuan pedagang. Dan Negeri Sembilan iaitu pelabuhan Pangkalan yang terletak di Sungai Linggi. So pedagang rembang menguasai aktiviti perdagangan dengan pedagang-pedagang luar.
Dan apakah barangan dagangan yang dihasilkan, yang didagangkan di pelabuhan-pelabuhan ini? Baik, contohnya kalau kita lihat di Kedah, Kedah memperdagangkan barang apa? Beras, garam, damar, kapur barus dan emas urai. Pedagang dari Perak dan Melaka membawa barang yang seperti arang kayu, papan dan juga ikan kering. Kedah juga bekalkan gading dan gajah untuk perdagangan entry portnya. Kelantan, banyak memperdagangkan emas. Perlis memperdagangkan beras dan biji timah dengan negeri jiran dan Siam, dan Negeri Sembilan pula memperdagangkan biji timah, sirih, kayu gaharu, kapur barus dengan Johor dan Melaka. So inilah yang dikatakan tentang barang dagangan dan hasilnya. So dengan itu maka tamatlah bab yang ke-8. Bab yang ke-8 bab yang ke-8. Habis dah. Itulah dia bab yang ke-8. Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Paling penting yang kamu kena ingat iaitu pengasasan dia. Bagi setiap kerajaan ini, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis, dan satu lagi tujuan-tujuan hubungan, asas hubungan dan hubungan diplomatik serta hubungan perdagangan. Memanglah bab ni tak luas pun sebenarnya. Cuma kena ingat nama-nama lah. Contoh macam Kedah, kamu kena ingat seperti Maharaja Debar Raja, kemudian Sultan Muhammad Jiwa. Itu. Kalau kerajaan Kelantan, kamu kena ingat seperti nama-nama seperti Long Yunus, kemudian Sultan Muhammad yang kedua. Negeri Sembilan, kamu kena ingat seperti Raja Melewar, Raja Melewar dan juga Yang Tuan Antah. Kerajaan Perlis, kamu kena ingat Syed Hussein Jamalul Lail. So itulah dia pengasasan dan juga hubungan kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan Perlis dengan negeri-negeri yang lain. Ya. So dengan itu, ada soalan nak ditanyakan? Silakan untuk bab yang ke-8 ni. Tak ada. Tak ada. So boleh faham ke? Yes. So far boleh faham. Yalah, nak ingat tu memang ambil masa, tetapi yang paling penting kamu dah faham susun atur bab ini dulu. Susun atur bab ini penting. Teacher, I want to ask you kamu ada recording right sekarang? Ya, betul. Will you show the participants during the recording? No. No. Aduh. Ayo. Okay. Sebab bila record, nama-nama kamu yang terkeluar kat sini seperti nama Firdaus, Syarul semua, dia tak akan appear. Dia tak akan appear nama-nama itu. Memang tak appear. So appear only bila live itu je. Aduh, cikgu. Kenapa? Tak penting kan? No. Press F. Ini sangat penting, cikgu. Sangat penting. That's why lah kamu boleh gunakan, macam Isaac, kamu boleh tunjukkan kamu punya logo tu. So logo kamu tu, kamu punya profile tu, gambar itulah kamu tunjukkan. Itulah dia kamu. Itu sahaja yang boleh. Aduh, cikgu. Aduh. Nama why memang penting? There's something happened just now which made me laugh so hard. I see. Tak apa. Nanti kita boleh discuss benda tu ya. Tapi memang bila record memang tidak ada appear tentang nama-nama pelajar nama-nama partisipan memang tak ada. Memang tak ada nama partisipan. Cuma yang ada suara, even suara kamu pun tak ada. Yang akan kedengaran ialah suara cikgu sahaja. Suara kamu ada. Bila kamu berbual tu suara kamu ada. Yes. Tapi nama-nama kamu tak appear dalam tu. Kalau nak baik buka video sekarang supaya nampak. So kalau kamu buka video nampak jelas yang kamu memang ada dalam kelas ni. Jika if during this recording, right? If I on camera, will the recording show saya punya face kah? Ya, betul. Yup.
So teacher, can you send me the Wait, recording later? what are we doing here? Boleh. Alright. Nak masuk Thank you, YouTube lah teacher. tu. Thank Yeah. Masuk Yang YouTube. boleh on kan kamu punya kamera. Okay, guys. Ah. Wait, teacher, you send me first. Then I tell you all. You send me first because saya takut later you. Wait, what are we doing here, Isaac? What are we doing here, Isaac? Okay, tak apa. I saw something. Okay, tak apa. Yang penting kamu appear kan, sebab cikgu tak boleh send recording sekarang sebab recording sedang berlangsung. Okay, recording sedang berlangsung, so dia akan diproses selepas ini. Okay, diproses selepas ini, so dia tak akan appear sekarang. Okay, baik. Untuk tempoh kita ada setengah jam lagi. Okay, cikgu ada satu set soalan yang cikgu nak kamu jawab. Okay. Ya, cikgu. Ya, memang cikgu ada YouTube channel lah. Okay. Kamu cari dekat YouTube channel Cikgu Rafi. Okay, kat situ. Okay, kat situ ada video-video pelajar-pelajar. Okay, video kelas tingkatan 5, tingkatan 3, 2, 1 semua ada. Yes, nanti subscribe. Okay, nanti subscribe. Okay. Okay, bila kelas lain pukul apa, Amira? Oh, sekarang. Okay. Baik. Tak apa. Boleh pergi. Hasan. Okay. Baik. Okay. Baik. Apa yang paling penting sekarang ni, cikgu akan berikan link. Okay. It's okay, Amira. Yang penting Okay. kerja sama. Yeah. So tolong klik pada pada link ini untuk kamu Quizzes jawab soalan. or No. Google Form. It's a Google Form. Alright. Okay. It's a Google Form. Okay, so tolong klik pada link ini. Okay, so link cikgu dah beri. Okay, jadi minta kamu klik dan juga jawab semua soalan itu. Dan semua soalan ini adalah dalam bentuk soalan objektif. Okay, soalan objektif. So boleh jawab sekarang. Yeah, form 3 pun jawab. Form 3 pun jawab, form 2 pun jawab. Siapa yang ada dalam ni semua kena jawab. Okay, boleh mulakan sekarang.